Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya Lailatul Qadarina binti Rozkin bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan satu isu global iaitu Islamofobia. Antara agenda pembentangan kami pada kali ini iaitu yang pertama ialah menerangkan konsep Islamofobia, mengenal pasti faktor dan kesan Islamofobia serta langkah untuk menangani isu Islamofobia. Definisi Islamofobia. Fobia ialah ketakutan atau kebencian yang keterlaluan, ketakutan yang tidak rasional. Islamofobia merujuk kepada prasangka dan diskriminasi terhadap agama Islam dan orang-orang Islam. Menurut PBB, Islamofobia ialah suatu permusuhan dan ketakutan tidak berasas terhadap Islam dan akibat ketakutan atau kebencian kepada orang Islam atau majoriti daripada mereka. Konsep Islamofobia. Islamofobia merujuk kepada rasa fobia atau kebimbangan terhadap Islam sama ada pada penganutnya, ajaran Islam, budaya masyarakat Islam ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan Islam. Dalam erti kata lain, Islamofobia ini merujuk kepada persepsi negatif terhadap Islam dalam bentuk diskriminasi pelbagai yang dipengaruhi oleh ketakutan terhadap Islam. Persepsi negatif yang terbina akibat fobia terhadap Islam ini dapat dilihat dalam pelbagai aspek, merangkumi pandangan negatif terhadap undang-undang dan budaya yang dibawa oleh Islam. Berikut merupakan sejarah kemunculan istilah Islamofobia. Istilah Islamofobia telah digunakan bermula pada tahun 1925 lagi. Ini dibuktikan dengan penulisan buku yang bertajuk Akses di Layar Islamofobia oleh Etin dan Selima Ben. Istilah Islamofobia diperkenalkan pada 1996 oleh Commission on British Muslims and Islamophobia. Pada tahun berikutnya, komisen tersebut yang mengeluarkan Runnymede Trust Report Islamophobia, A Challenge for All Us, menginstitusikan kosakata Islamofobia sebagai prejudis terhadap Islam. Istilah ini semakin popular dan mencapai kemuncak penggunaannya selepas insiden serangan WTC World Trade Center pada 11 September 2001 dan diikuti pengeboman di Madrid 11 Mac 2004. Pada 15 Mac yang lalu, New Zealand digemparkan dengan insiden serangan di dua masjid iaitu Al-Nur dan Linwood di Christchurch semasa solat Jumaat yang menyaksikan 50 nyawa terkorban dan lebih 40 lagi cedera, juga dikaitkan dengan tindakan Islamofobia. Antara ahli pemikiran Islamofobia dan anti-Islam ialah Presiden George W. Bush,
Presiden Donald Trump, Sebastian Gorka dan Michael Flynn. Presiden George W. Bush telah berkata, "The war against terrorism is not against Muslims, nor is it a war against Arab." Perang ini ialah perang memerangi keganasan, bukannya memerangi umat Islam atau orang Arab. Presiden Donald Trump berkata, "I think Islam hate us," has given outspoken Islamophobes di White House. Beliau telah menyatakan satu kenyataan bahawa Islam membenci orang bukan Islam. Seterusnya, Sebastian Gorka, admitting Muslim refugees will be national suicide, and claims the Quran served the basis for much of terrorism. Membuat tuduhan bahawa Quran adalah ilmu asas keganasan. Maka seluruh umat Islam yang mengamalkan ajaran Al-Quran boleh dianggap sebagai keganasan. Seterusnya, Michael Flynn. Islam is a vicious cancer inside the body of 1.7 billion people that must be exist, and fear of Muslim is rational. Takut terhadap orang Islam adalah suatu perkara yang rasional. Seterusnya, kita masuk kepada faktor Islamofobia. Saya, Muhammad Aiman Hakimi bin Rostam, akan menyambung pembentangan kumpulan kami. Faktor Islamofobia ini boleh dilihat berdasarkan 4 keadaan, iaitu faktor Islamofobia secara umum, faktor luaran, faktor dalaman, serta faktor Islamofobia di Malaysia. Kita pergi kepada faktor Islamofobia secara umum. Kajian yang dilakukan oleh Hein Decker dan Jolanda van der Nol bertajuk Islamophobia and its Origins, a Study on Dutch Youth terhadap 580 remaja di Belanda pada tahun 2006. Berdasarkan kajian yang dilakukan, 54% mempunyai pandangan negatif terhadap Islam dan Muslim. Rumusan yang boleh dilakukan daripada kajian ini ialah faktor Islamofobia, iaitu merupakan perspektif negatif orang bukan Islam terhadap Islam dan orang Islam, serta tindakan negatif umat Islam. Kita masuk pada faktor luaran. Yang pertama, prejudis dan diskriminasi orang bukan Islam. Kita dapat lihat berdasarkan kesan serangan Trade Center Towers pada 11 September tahun 2001. Bermula dari tarikh ini, Islam telah dijenamakan dengan keganasan dan masyarakat dunia sudah mempunyai persepsi umum bahawa Islam dan keganasan adalah sejajar. Seterusnya, kejahilan dan kurang pengetahuan orang bukan Islam dilihat sebagai menggugat gaya hidup dan ganas. Penghijrahan orang Islam ke negara majoriti bukan Islam yang mengurangkan peluang pekerjaan rakyat negara itu. Serta yang terakhir daripada faktor luaran ialah pengaruh media massa. Kita pergi kepada faktor dalaman. Yang pertama, kurangnya penyebaran maklumat mengenai negara Islam yang menjadi mangsa keganasan seperti Palestin dan Syria. Yang kedua, kurangnya maklumat mengenai insiden Islamofobia. Yang ketiga, kurang maklumat mengenai keganasan oleh gerakan agama yang lain. Yang keempat, isu representatif oleh Muslim. Dan yang kelima, kebangkitan kuasa politik Islam seperti Iran dan Turki dan kekuatan ekonomi negara-negara Islam seperti negara pengeluar minyak. Dan yang terakhir, faktor Islamofobia di Malaysia ini sendiri. Yang pertama, forum dan dialog mengenai toleransi agama hanyalah dipelopori oleh golongan tertentu dan tidak sampai ke akar umbi mahupun masyarakat. Yang kedua, kurangnya political will dan komitmen untuk dialog dan perbincangan mengenai Islamofobia ini sendiri. Seterusnya,
Saya, Muhammad Ghazali bin Abdullah, akan meneruskan pembincangan kumpulan kami dengan tajuk Kesan Islamofobia. Kesan Islamofobia. Saya akan menerangkan 5 kesan Islamofobia. Yang pertama, antara persepsi dan realiti. Yang kedua, persepsi kepada ekspresi. Yang ketiga, diskriminasi dan perasaan prejudis. Yang keempat, kesan kepada sosioekonomi. Dan yang kelima, kesan mental dan fizikal. Yang pertama, antara persepsi dan realiti. Sebenarnya, Muslim sinonim dengan terorisme adalah tidak tepat sama sekali, kerana perkara ini berlaku juga kepada agama lain. Contohnya, peristiwa yang berlaku di Masjid An-Nur di New Zealand. Yang kedua, persepsi kepada ekspresi. Bila berlakunya persepsi yang buruk terhadap orang Islam, maka imej Islam sendiri akan menjadi buruk. Yang ketiga, diskriminasi dan perasaan prejudis. Fenomena diskriminasi terhadap Muslim adalah tinggi di Eropah dan Barat, terutamanya di Amerika Syarikat. Yang keempat, kesan kepada sosioekonomi. Negara miskin seperti Somalia, Afghanistan dan lain-lain akan kurang mendapat bantuan antarabangsa oleh kerana faktor Islamofobia. Dan yang kelima, kesan mental dan fizikal. Insiden keganasan dan gangguan terhadap muslimah berpurdah dan burqah juga meningkat sebanyak 500%, dan sikap tidak bertoleransi terhadap simbol-simbol suci Islam lebih dari 100%. Masyarakat di luar makin takut kepada muslimah yang berpurdah dan burqah kerana mereka menganggap Islam sebagai Islamofobia dan dianggap sebagai teroris dengan pakaian mereka yang menutup hingga hanya menampakkan mata sahaja. Seterusnya, langkah menangani isu Islamofobia. Malaysia boleh mampu menjadi negara pembimbing untuk atasi gejala Islamofobia. Malaysia selaku negara Islam haruslah mengetuai pimpinan ini untuk mengatasi Islamofobia dalam masyarakat dunia pada hari ini. Untuk menangani gejala Islamofobia, mestilah bermula dari peringkat negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, seperti yang ada di Malaysia. Muslim World League boleh melakukan tindakan seperti membetulkan tafsiran masyarakat dunia tentang Islam pada hari ini. Antaranya menyatakan Islam adalah bukan agama yang terorisme ataupun keganasan. Malaysia telah diiktiraf oleh Liga Dunia Islam, diiktiraf sebagai role model dari segi keharmonian nasional tanpa mengira bangsa dan budaya. Muslim World League juga menjadikan Malaysia sebagai negara yang menjadi negara contoh kepada negara-negara lain dalam isu perkauman dan juga Islamofobia. Malaysia sepatutnya guna peluang untuk mengembangkan pengaruh, kemahiran dan pengalaman dalam menyelesaikan masalah perkauman, dan akhir sekali manfaat kepada hubungan diplomatik. Malaysia haruslah bertindak sebagai orang tengah atau pembimbing kepada negara luar mengenai kepentingan toleransi dan keadilan dalam pentadbiran. Setakat itu sahaja pembincangan daripada kumpulan kami berkaitan dengan tajuk Islamofobia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.